بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita masih dalam hadis yang ke-19 At-Tasi' Ashar, iaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakang Nabi. Faqala ya gulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat, aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah olehmu akan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah olehmu akan Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila kamu memohon, pohonlah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan kalau sekiranya nak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Idza sa'alta fas'alillah, jika nak minta ke Allah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Baqarah, surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat kita. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkaulah wahai Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. So minta tolong dengan Allah. Fa inna su'al lillah, sesungguhnya memohon kepada Allah itu huwa du'a'uhu, iaitu menyerunya. Wal raghbatu ilaih, wa du'a'u huwa al-ibadah, dan doa itu adalah ibadat, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada hadis An-Nu'man ibn Bashir, iaitu Nabi kata ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. So bila Nabi sendiri kata doa itu adalah ibadah, maknanya minta ke Allah itu ibadat kita kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan memohon pertolongannya. Nabi tak ajar kepada kita minta kat makhluk. Allah sendiri suruh minta kepada dia. Dan apabila Nabi sebut doa itu adalah ibadat, Nabi bawa firman Allah, surah Ghafir. Nabi kata ayat Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, mintalah kepadaku, doalah kepadaku, astajib lakum, akan ku perkenankan. Surah Ghafir ayat 60. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi wa Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis sahih. Dalam hadis At-Tirmizi, ad-du'a'u mukhul ibadah, ada dalam hadis At-Tirmizi dengan hadis daripada Anas dengan lafaz doa itu otak ibadah. Ini selalu kita dengar kan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Tinggal lagi riwayat yang kata doa otak ibadat ni dhaif, dia lemah dari sudut sanad dia. Yang sahih, doa itu ibadat. So bila doa itu ibadat, maka kita diajar oleh Allah dengan Rasul, ibadat ni hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada makhluk. Fa amma su'alu faqad amara Allah bimas'alatihi, dan ada pun memohon kepada Allah, Allah Ta'ala juga
sebut dalam surah An-Nisa ayat 32, was'alullah min fadlihi. Mintalah olehmu Allah. Mintalah kepada Allah min fadlihi, daripada kelebihan yang Allah nak beri. Wa fi Tirmizi, dalam hadis Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud secara marfu', salullah min fadlihi. Mintalah Allah dari kelebihan-kelebihan yang Allah yang banyak tu. Fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni suka untuk diminta oleh hambanya. Hadis tu juga sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Allah suka hamba-hambanya yang memohon minta kepadanya. Dalam riwayat At-Tirmizi lagi, Allah kata di hadis Abu Hurairah, man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta ke Allah, Allah murka kat dia. Siapa yang tak minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah marah murka kepadanya. Hadis tu ada sikit kelemahan, layyinul hadis. Al-Imam Hakim mensahihkannya. Wa fi hadithin akhar, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu. Dalam hadis yang lain, satu orang memohon kepada Tuhannya hajatahu, hajatnya, kullaha, semuanya sekali, hatta yas'aluhu shis'a na'lihi idzan qata', sehingga katanya mintalah kepada Allah walau tadi kasut putus. Walau tadi kasut putus pun mintalah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada hadis Anas ibn Malik, disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Wa fi an-nahyi an mas'alatil makhluqin ahadithun kathiratun sahihah. Adapun larangan daripada minta mohon kepada makhluk, hadis yang sangat banyak. Minta kat makhluk haram, hadisnya banyak. Wa qad bay'a an-nabiy jama'atan min ashabihi ala an la yas'alu an-nasa syai'a. Dan telah pun bay'a an-nabiy, Nabi dibai'ah oleh jama'atu minas sahabah, daripada banyak jamaah, maksudnya sekumpulan daripada sahabat Nabi, ala an la yas'alun nas syai'an, jangan minta kepada manusia sikit pun. Minhum, antara yang berbai'ah demikian, iaitu minta ke Allah, tak kepada makhluk, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Zar, Sauban. Wa kana ahadukum yusqitu sawtuhu aw khitama naqatihi fala yas'alu ahadan an yunawilahu iyyah. Sampai kadang-kadang tali kekang unta dia cabut pun minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya ialah Nabi ajar kepada kita ni, apa-apa masalah mintalah kepada Allah, jangan minta kat makhluk. Makhluk tak boleh bagi apa-apa. Okey, ada dua bentuk permintaan. Satu permintaan yang bila kita minta jadi syirik. Satu permintaan yang bila kita minta tak syirik. Hak ni kena faham lah. Jangan pening kepala. Habis tu, kalau minta tolong kawan, tolong ambilkan kereta kita, syirik ke tak? Hak tu tak syirik lah. Siapa kata syirik? So macam mana nak bezakan? Nak bezakannya ialah benda yang makhluk mampu buat dalam ruang lingkup kuasa makhluk, maka itu tidak syirik. Maksudnya, tolong ambilkan kursi kat sana tu. Dia boleh ambil tak? Boleh. Dia pergilah, dia ambil, dia angkat, dia buat. Itu ruang lingkup kuasa yang Allah bagi, makhluk boleh buat. Maka tidak syirik. Sehingga minta kepada jin. Bukan suruh minta kat jin, Tapi kalau ada orang minta tolong dengan jin, minta tolong apa? Minta tolong supaya jaga kebun. Orang Melayu kata tak? Minta tolong jaga kebun, minta tolong jaga apa benda tau, kolam dia lah, macam-macam lah. Makhluk yang namanya jin, dia boleh buat tak? Dia boleh buat. Dia ruang lingkup kuasa dia. Jin ni, dia boleh buat something yang makhluk manusia tak boleh buat. Dia boleh pindah istana Balqis.
dengan sekelip mata, itu kuasa yang Allah bagi kat dia, dia boleh buat. So maksudnya, walau minta tolong dengan jin, dalam kuasa ruang lingkup jin mampu buat, maka itu tidak syirik. Tak syirik. Tapi adakah kita disuruh buat demikian? Tak lah. Banyak manusia apabila minta tolong dengan jin ni, dia ada pengerah dia. So bila pengerah inilah yang syirik kepada Allah ni. Dia suruh nak minta tolong dengan jin ke apa benda kan, dia suruh sembah dia lah, dia suruh hina Quran lah. Itu yang syirik dari sudutnya itu. Tapi jin boleh tak menghidupkan dan mematikan? Ada boleh. Dia macam manusia lah. Adakah manusia mampu menghidupkan dan mematikan orang? Ini bukan maksudnya cucuk mati, itu memanglah dia boleh buat. Tapi adakah nyawa, roh itu di tangan makhluk? Tak lah. Kalau you cucu orang pun, kalau Allah tak izin dia mati, dia tak matilah kan? So yang mana makhluk boleh buat, dia tak nama syirik. So kalau minta tolong dengan kawan, tolong ambil kereta ke, tolong ambil ni ke, tolong bagi jawatan ke, itu semua adalah tidak masuk dalam perbahasan ini. Yang masuk dalam perbahasan ini adalah minta sesuatu yang makhluk tak boleh nak bagi. Contoh, dia kahwin, anak tak dapat. Jadi oleh kerana anak tak dapat, dia pun pergi jumpa bomoh ke apa benda dan sebagainya, serulah nama fulan bin fulai, itu nama jin ke apa benda ke, untuk bagi rezeki anak. Syirik lah. Sebab jin tidak ada kuasa menentukan dan memberikan rezeki anak. No. Itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada pokok untuk bagi rezeki anak, tak boleh lah. Macam bila pokok boleh buat kerja? Pokok tak nak ambil buku, tak boleh. So ini yang membezakan perkara ni. Yang dimaksudkan, walaupun dalam hadis Nabi macam tersebut, walau putus tali kasut pun minta ke Allah, itu Nabi nak ajar kepada kita ni, kebergantungannya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluk. Kalau kena rasuk jin kan, kita minta tolong dengan ustaz ke, bomo ke, kan ni Ustaz? Tak ada masalah. Dia kena rasuk jin. So kita minta ustaz untuk ruqyah dia. Ruqyah, jin tu keluar. Ni bukan ada kena mengenai isu luar daripada bidang kuasa makhluk. Kan? Kita baca ruqyah, menyebabkan jin tu keluar daripada mungkin badan orang yang kena rasuk. So itu tidak syirik namanya. Yang syirik macam kita sebutkan tadi, benda-benda yang makhluk tak boleh nak buat. Tapi walau macam mana pun, ustaz yang jampi ruqyah itu semua, itu pun dia pun berdasarkan ruqyah lah. Dia ruqyah, jin tu nak keluar ke tak nak keluar ke, itu dia punya pasal. Kadang dia keluar ke, dia tak keluar ke, kita pun tak tahu, tak nampak lah. Kita boleh je kena tipu. So ini pembeza antara perkara yang maksudnya minta tolong dengan makhluk dengan minta tolong dengan bukan makhluk ni. Nak rezeki, harta benda ke, anak ke, ini semua urusan Allah Ta'ala. Ini semua urusan Allah Ta'ala. So tidak boleh minta kepada makhluk. Sebab Allah Ta'ala suruh kita minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Allah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa ke Allah, Allah bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan kepada dia dari jalan yang dia tak sangka-sangka. Takwa ke Allah. Maksud takwa, maksudnya solid. Minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Dalam hadis sahihain, Allah menyatakan, yaqul hal min da'in fa'astajib lah. Mana dia hamba-hambaku yang nak memohon kepadaku akan ku perkenankan. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah mana dia orang yang nak minta kepadaku akan ku beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Mana dia orang yang minta keampunan daripadaku akan ku ampunkan. So ini semua dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Makhluk tak boleh nak ampunkan dosa orang lain. No. Wahai fulan bin fulan, tolonglah ampunkan dosa ku. Gila. Itu syirik. Ya. Hanya yang boleh mengampunkan dosa Allah Ta'ala saja. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kalau sekiranya Allah beri kamu suatu mudarat, fala kashifa lahu, tak ada siapa pun yang boleh menghilangkan mudarat tu illa huwa, melainkan Allah Azza wa Jalla. Wa in yuridka bi khairin, kalau Allah nak satu kebaikan kepada kamu, fala radda li fadlihi, tak ada siapa pun boleh tolak Allah nak bagi tu. Ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang menyuruh kita minta tolongan Allah. Wa man taraka al-isti'anatu billah wal isti'ana bi ghairihi. Siapa yang meninggalkan minta tolong dengan Allah dan dia pergi minta tolong dengan makhluk orang lain, wa kullahu wa kalahu Allahu ila man ista'ana bihi. Maka Allah suruh pergilah minta tolong dengan makhluk yang kau nak suruh sangat tu. Fasara makhdhula. Maka dia akan kecewa dengan apa yang dia buatlah, perbuatan dia tu. Kemudian hadis tu kata, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah, kalau annal ummah, seluruh umat, law ijtama'at, berhimpun, ala an yanfa'uka, untuk memberi engkau suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Engkau tidak akan dapat manfaat itu melainkan apa yang telah Allah tentukan untuk kamu. Katalah semua orang berpakat, semua satu dunia pakat nak menolong satu orang untuk suatu manfaat. Jika Allah tak izin dapat, tak akan dapat. Satu seluruh doktor-doktor pakar dipanggil untuk mengubat suatu penyakit satu orang ni. Tapi doktor pakar, taraf pakar macam mana sekalipun, panggillah satu dunia kan. Jika Allah Ta'ala tak takdirkan engkau sembuh, dia tak akan sembuh. Naqidah. Kemudian wa in ijtama'u ala yadurruk, kalaulah mereka semua ni berhimpun dan berpakat nak bagi satu mudarat kepada engkau, lam yadurruk, sikit pun tidak akan memudaratkan, illa bi syai'in qad kataballahu alaik, melainkan benda yang telah Allah tentukan kau kena. Kumpullah satu orang, semua tukang sihir yang paling terror. Kumpullah semua tukang sihir yang paling terror untuk menyihir satu orang. Benda itu tidak akan jadi jika Allah tak izinkan benda itu jadi. Dan jika Allah izin, baru jadi. You hafallah Quran 30 juzuk, bacalah zikir setiap hari, pagi, petang dan sebagainya. Allah tentukan kau kena sihir tu, kau kena lah. Walau engkau hafal 30 juzuk Quran. Ada orang tanya, ustaz, dia ni hafal 30 juzuk Quran tapi kena rasuah tu. Itu bukan syarat. Hafal 30 juzuk Quran, engkau telah berzikir, itu bukan maksudnya engkau tu dijamin untuk tidak kena suatu mudarat. Kerana semuanya atas qadar Allah. Semuanya atas ketentuan Allah Ta'ala lah. Sihat tahu mana lah, pergilah jogging lah, dah masuk marathon lah, dah masuk Ironman lah, ke benda memang fit sungguh lah. Kena jantung, kena juga lah. Macam mana? Memang Allah tentukan kena jantung. Jantung jugalah. Gemuk lah tak mana pun, makan gula tak ingat.
Kau ni tak jaga badan ke kan, takut sakit kolesterol tinggi apakah, sampai ke sudah tak kena sakit jantung. Elok sihat, gemuk lah. Tapi Allah tak takdirkan dia kena penyakit, tak ada kena penyakitnya. Ini dia akidah qada dan qadar kita tu. Apa-apa yang Allah telah tentukan, maka kena kat kita, maka akan kena. So ini akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi kita berusaha sedaya upaya ambil asbab. Dipanggil al-akhdhu bil asbab. Ialah jaga badan supaya kita tak kena penyakit. Itu disuruh oleh agama. Tapi kena juga, itu takdir Allah lah. Supaya Allah nak uji, tengok sabar ke tak atas ujian yang Allah bagi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maka telah pun pen dah kering dah. Rufi'atil aqlam, pen dah diangkat. Wa jaffatis suhuf, suhuf pun dah kering. Bermakna apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kenalah. Jika Allah Ta'ala tak takdirkan tak kena, maka tidak kenalah kita. Itu qada dengan qadar Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah qada dengan qadar Allah, yang kita kena faham satu ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui segala-galanya. Sebelum penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Allah Ta'ala sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang dinama Al-Qalam, pen, Al-Qalam. Maka Allah kata kepada pen, uktub. Pen pun kata, maza aktub, aku nak tulis apa? Allah kata, tulislah semua benda yang akan jadi sampai hari akhir, sampai hari kiamat. So bendanya telah tertulis, semua dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. So dalam qada ilmu Allah. Kemudian kita kena tahu bahawasanya suatu benda yang dikatakan al-khalq, penciptaan Allah. Semua benda Allah cipta, baik ke buruk ke, Allah yang cipta. Baik buruk semua Allah Ta'ala cipta, sebab dia Tuhan. Maka dia yang menciptakan baik dan dia menciptakan buruk. Dan setiap yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Setan, iblis itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan setan, iblis yang dilaknat, lepas daripada itu Allah Ta'ala izinkan dia jadi. Semuanya dalam ilmu Allah. Dan Allah yang menciptakannya. Dan berikutnya al-iradah, kehendak Allah Ta'ala. Allah berkehendak. Jika Allah nak jadi, jika Allah tak nak, tak jadi. So ini qada dengan qadar Allah Azza wa Jalla. Apa benda yang nak jadi, semua Allah tahu dah. Baik ke buruk ke, Allah yang cipta. Jadi tak jadi, itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka setiap benda yang dapat nikmat daripada Allah, kita disuruh bersyukur. Dan setiap benda yang musibah yang ditimpa atas kita, kita wajib sabar. Maka semuanya adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. So ini qada dengan qadar Allah Azza wa Jalla. Habis, ada apa nak tanya Pak ni? Tawasul ni Ustaz, tolong alim ulama doakan tu boleh tak? At-tawassul boleh dan tak boleh. At-tawassul adalah perantaraan. Okay, tadi kita dah cakap bab doa. So soalan tu relevan. Allah Ta'ala suruh kita doa, minta kat dia. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan ku perkenankan. Di sana ada satu yang dipanggil tawassul. Tawassul datang daripada perkataan wasilah. Allah sendiri dalam Al-Quran suruh kita mencari al-wasilah. Untuk apa al-wasilah itu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Okey.
Apabila Allah sebut carilah al-wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, di sini datang salah faham. Maka tawassul yang dimaksudkan oleh Allah apa? Maka perlu dipahami daripada hadis Nabi, perlu dipahami daripada pemahaman para sahabat Nabi. Maka al-wasilah yang Allah suruh kita cari itu adalah perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Itu nama al-wasilah. Apa di antaranya? Iaitu amalan ibadah, iaitu salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itulah dia wasilah tu. Carilah kamu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Carilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan buat haji, umrah, pergi buat birrul walidain, berbuat baik kepada mak bapak, as-sadaqah, pergi sedekah banyak dan sebagainya. Maka itulah wasilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Antara wasilah lagi adalah cinta Nabi. Ya, cinta Nabi adalah ibadat. Dan bila kita cinta Rasulullah, maka kita akan ikut Nabi. Itu sunnahnya. Maka sunnah Nabi yang diajar kepada, itulah dia wasilah yang perlu untuk kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Satu orang sahabat Nabi yang berkhidmat untuk Nabi, maka setiap kali Nabi pergi bilik air dan sebagainya, dia tolong bawa air untuk Rasulullah. Maka bila Nabi nak ambil wudu, dia tolong tuangkan. Maka Nabi kata, sal, mintalah. Mintalah. Maka dia kata, tak ada apa benda nak minta wahai Rasul. Nabi kata, minta. Dia kata, aku nak minta satu je lah. Oleh kerana dah semua minta kan. Aku nak minta untuk dibangkitkan dengan engkau dalam syurga. Duduk sekali dengan Nabi dalam syurga. Nabi kata, bukan yang itu maksud aku, mintalah yang lain. Maksudnya, oleh kerana dia khidmat untuk Nabi ni, Nabi kata nak upah tak? Itu maksud dia. Maka Nabi kata minta yang lain. Itu aku tak masukkan yang itu. Tapi dia kata tak ada benda aku nak minta Rasulullah, tapi itulah yang aku nak, iaitu murafaqatuka fil jannah, untuk berteman dengan engkau dalam syurga. Maka Nabi pun jawab kepada dia, maka tolonglah diriku dengan menolong dirimu bikasrati sujud, dengan banyakkan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah bukan sujud maksudnya mana ada ibadat sujud saja, tak ada. Sujud maksudnya solat. Maka kalau kita nak duduk dengan Nabi dalam syurga, maka banyakkan solat kepada Allah. Solat, sembahyang. Itu dia. Maka Nabi suruh sahabat dia banyak solat kepada Allah untuk dibangkitkan dengan Rasulullah dalam syurga. Itu yang Nabi ajar. Maka sampai kepada wasilah yang sunnah. Maka disebut dalam ayat Quran, disebut dalam hadis, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka doalah dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Itu tawassul. Tawassul yang boleh adalah dengan nama Allah. Maka kita pun doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, tolonglah aku. Ya Allah, ya Razzaq, berilah aku rezeki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah aku. Itu cara tawassul yang sunnah. Maka Allah suruh kita berdoa, minta kepada dia dengan menggunakan nama-nama Allah ni. Maka itu satu, tawassul yang sunnah. Satu, iaitu dengan doa diselitkan nama-nama Allah Azza wa Jalla, dan Allah sangat suka. Dua, tawassul dengan amalan soleh. Tawassul dengan amalan soleh. Amalan siapa? Amalan kita lah. Amalan soleh. Hadisnya, hadis 3 orang yang masuk dalam gua terperangkap. So dia masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua batu runtuh, maka dia 3 orang ni terperangkap dalam gua ni. Maka mereka, ini Nabi cerita dalam hadis, buka dia tu salih dan sebagainya. Maka Nabi cerita di zaman sebelum itu Bani Israel. Maka bila mereka masuk gua, tertimpu pintu menyebabkan mereka tak boleh keluar.
Maka mereka pun berdoa lah. Kita ni kena doa, minta masing-masing doa lah kepada Allah dengan apa yang korang pernah buat. Itu amalan salih lah. Maka seorang pun doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada ibu yang telah pun tua. Dulu aku duk menjaga mak aku ni lah, dan setiap kali aku duk peras susu ni, aku duk tunggu susu ni jangan orang lain minum, melainkan mak aku akan mesti minum dulu. Sampai so dia ceritalah dia buat baik kepada mak dia tu. Maka ya Allah, kalau sekiranya amalan aku buat baik kepada mak aku ini untuk tujuannya hanya mendapat keredaan-Mu wahai Tuhan, maka keluarkanlah aku daripada gua ni. Terbuka sikit pintu gua. Maka seorang lagi pula, doalah wahai Tuhan, dulu aku pernah disuruh jaga kambing dan sebagainya. Kemudian orang tu hilang. Sampai dah kambing tu beranak pinak dah, jadi banyak dah. Tiba-tiba orang tu datang minta balik kambing dia. Aku kata ni dah semua kambing kau ni dah saja satu kandang lah. Kawan tu pergi ambil lah semua sekali, tak bagi dia sesin pun. Sekor pun dia tak bagi. Dia kata tapi tak apalah, dia ikhlas pun, dia tolong. Maka wahai Tuhan, kalau sekiranya perbuatan aku tadi menolong kawanku ini tadi sampailah apa aku tak dapat, tapi tujuan aku tolong tu nak dapat keredaan-Mu, keluarkanlah aku daripada gua ni. Buka sikit lagi pintu. Tapi tak boleh keluar lagi. Seorang lagi pula, wahai Tuhan, dulu aku ada perempuan nak minta tolong. Tapi pada waktu itu I bagi tahu kat dia, dia kata kalau you nak duit, nak minta tolong duit dan sebagainya, I minta satu je, I nak seks dengan kau. Maka dah naik dah atas badan perempuan tu dah. Dah naik dah. Kemudian nak buat dah. Dia perempuan tu kata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Terus tiba-tiba terdetik takut Allah. Terus tak jadi nak berzina. Wahai Tuhan, kalau sekiranya perbuatan aku tak jadi berzina tu sebab memang aku takutkan-Mu, sebab diingatkan oleh perempuan tu, maka Engkau keluarkanlah kami dari gua ni. Maka akhirnya keluarlah mereka bertiga tu. Itu hadis yang Nabi cerita, 3 orang yang bertawassul dengan amalan soleh mereka sendiri. Amalan soleh. So mana-mana perbuatan soleh yang pernah kita buat sebelum ni. Mungkin ada mak bapak kita yang dah meninggal dunia dah. Ada sebagai orang yang sanggup berhenti kerja, jaga mak ayah dia yang sakit. Maka dia pun teringat, dia sanggup berhenti kerja, jaga mak dia yang sakit sampai mak dia meninggal. Maka dia pun doa, wahai Tuhan, kalau sekiranya perbuatan aku itu memang semata-mata untuk birrul walidain, atas perintah-Mu dan mendapatkan keredaan-Mu, tolonglah, lepaskanlah aku daripada kesusahan hidup ini, contoh. So ini adalah sunnah dan disuruh oleh agama untuk bertawassul dengan amalan soleh kita. Dan yang ketiga, amalan soleh, bukan amalan soleh, bertawassul dengan doa orang saleh. Bertawassul dengan doa orang saleh. Hak ni kena faham betul. Dengan doa orang saleh. Bukan minta dengan orang soleh itu menyerunya supaya dia itulah beri segala-galanya. Tak, bukan gitu caranya. Minta dia doakan. Wahai Syekh, tolong doakan kepada Allah, saya ni dah diberhentikan kerja, duit tak ada, tolonglah Tuan Syekh, tolonglah doa kepada Allah supaya Allah bagilah rezeki kat aku ni dapat kerja baru. Ustaz dia pun doa lah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang kesusahan. Tu yang dinamakan doa orang saleh. Mesti hadir dan tidak gaib. Hadir maksudnya depan mata. Dan kita minta kat dia supaya dia doakan kepada kita, bukan menyeru namanya. Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah. Itu bidah. Wahai Syekh Fulan bin Fulan. Syekh tu dia ada kat Sabah. Boleh telefon, sekarang ni ada telefon kan. Ustaz, boleh tak tolong doakan saya? Esok anak saya nak exam SPM ni, Ustaz doakan dah. InsyaAllah saya doakan, insyaAllah. Sunnah, boleh, no problem. Tapi dia usul-usul, wahai Tuan Syekh, tolonglah Tuan.
Dia seru namanya. Hak kawan tu dekat Sabah. Contoh. Itu tidak sunnah. Itu tak diajar oleh Nabi. Maka doa orang saleh yang hadir, yang masih hidup hadir dan masih hidup, bukan dah mati. Dah mati dia pun, apa beza kita dengan Abuya? Wahai Abuya, wahai Abuya tak? Tak boleh lah. Itu syirik. Nabi pun kita tak minta kat dia, sebab dia dah wafat. Kalaulah boleh minta kepada orang mati, nescaya minta kepada Nabi lagi utama. Kenapa nak suruh nama wali? Kenapa nak suruh nama siapa-siapa? Suruh nama Muhammad. Tapi tak diajar. Abu Bakar tak pernah buat demikian. Iyalah, itu para sahabat waktu dekat. Sahabat dah kita kena tiru. Waktu pemerintahan sahabat Abu Bakar, dia berhadapan dengan orang yang murtad. Dia berhadapan dengan Nabi palsu. Tak ada pula dia menyeru pergi ke kubur Nabi tak. Waktu zaman Umar, waktu zaman Uthman, waktu zaman Ali, perang Jamal, perang Siffin, tak tahu nak sokong mana ni. Nak sokong Ali ke nak sokong Aisyah? Dua-dua ni hak keluarga Nabi. Satu Ummul Mukminin, hak satu lagi ni Ali, menantu Nabi tak. Tak ada pula wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tolonglah aku tak tahu nak pilih mana bini kau ke ataupun menantu kau. Tak ada. Sahabat tak buat demikian. Sahabat tak buat demikian. Kau pula perang Jamal antara Muawiyah dengan Ali pula. Hak ni semua sahabat besar belaka, kan? Hasan, Husin, peristiwa Karbala. Apa nama Husin dipanggil oleh pokok Syiah Kufah tu. Konon-kononnya nak suruh tolong lah, kan? Husin tak ada pula pergi kat kubur Nabi. Apa nama, wahai Nabi, aku ni confused ni, nak jawab permintaan panggilan dia orang ke tak mau ni. Tak. Sebaliknya yang menasihati Husin adalah sahabat-sahabat Nabi yang ada pada waktu itu. Dalam keadaan genting, tak ada pula dia minta kat Nabi. Itu menunjukkan tidak sunnah minta kepada Nabi yang dah wafat. Sebab Nabi dah wafat dah. Siapa kata Nabi wafat? Tidakkah ayat Al-Quran kata, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberikan rezeki. Nampak? Wali-wali Allah Ta'ala ni semua hidup dalam kubur. Sebab itu kita boleh minta orang mati dalam kubur ni wali Allah ni, sebab mereka tak mati, mereka hidup. Dia guna dalil tu. Dalil tu tidak menunjukkan mereka hidup di sebelah kau. Dalil tu kata bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Bukan hidup duduk sebelah kau baca paper. Tak. Kalaulah tidak namanya mati, tak payah tanam dalam tanah tu. Oleh kerana dia dah matilah kita tanam mayat itu dalam kubur. Maka kita dengan dia dah mati. Di alam dunia, mereka ni dah mati dah. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Maka para Nabi hidup di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang berjihad pada jalan Allah mati, hidup di sisi Tuhan mereka. Tapi walaupun demikian, adakah para sahabat minta kat dia orang? Tak. So ini konsep tawassul yang sunnah, yang boleh. Dan yang sebaliknya, selain daripada 3 bentuk tawassul yang kita nyatakan tadi tu, dinamakan tawassul bid'i. Tawassul bid'ah. Okey, syirik ke tak? Dia kata, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku, berilah aku rezeki anak. Syirik. Wahai Abdul Qadir Jailani, berilah aku kekayaan. Syirik. Wahai Tuhan, dengan keberkatan Abdul Qadir Jailani, mudahkanlah hidupku. Tidak syirik, bid'ah. Faham? Berbeza dia. Tidak syirik, tapi bid'ah. Bid'ah tu apa?
Bid'ah tu Nabi tak buat, sahabat tak buat, tidak diajar oleh agama. Tapi syirik ke tak? Tak. Dia kata dia bukan minta kat mayat tu, dia menyeru saja. Dia kata Allah, kan? Wahai Tuhan, dengan keberkatan Ustaz Fulan bin Fulan, Ustaz tu dah mati dah. Dengan keberkatan Ustaz Fulan bin Fulan, tolonglah. Dia minta ke Allah, tapi dia pergi cuik nama. Ya, dia minta ke Allah. Dia beza dengan wahai Abdul Qadir Jalil, bagilah aku. Beza. Itu syirik. Wahai Tuhan, dengan keberkatan. Tidak syirik. Tapi apa hukumnya? Bid'ah. Ustaz, bid'ah tu bukan hukum. Hukum ada 5 saja, iaitu wajib, sunat, makruh, haram, harus. Bid'ah bukan hukum. Habis bid'ah tu apa hukumnya? Kita tanya pula. Bid'ah apa hukumnya? Bid'ah hukumnya haram lah. Itu pun tak faham. Bid'ah hukumnya haram lah. Itu man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa pergi buat satu amalan yang tak diajar oleh arahan, tak ada dalam petunjuk kami, ditolak. Man ahdasa, siapa yang mereka cipta dalam urusan kami yang tak ada daripada contohnya, fahuwa raddun, maka ditolak. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka bid'ah itu hukumnya haram. So haram maksudnya berdosa. Tapi macam nak beza syirik tak syirik, itu yang tadi tu. Wallahualam. Okey. Ada apa nak tanya? So poin yang utama dalam hadis ini adalah kebergantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Makhluk tak boleh bagi apa-apa. Hanya Allah Ta'ala saja yang berkuasa memberikan segala-galanya. Dan hanya Allah Ta'ala saja yang berkuasa menolak segala mudarat. Sesuatu yang boleh bagi manfaat, yang boleh menolak mudarat, hanya Allah Ta'ala saja. Siapa yang kata batu boleh bagi manfaat, boleh menolak mudarat, dia jadi syirik kat situ. Syirik besar ataupun syirik kecil. Contoh tangkal. Tangkal, dia kata usaha yang bagi Allah. Kita tak percaya tangkal, dia kata tangkal ni usaha saja yang bagi Allah, syirik kecil. Tapi syirik kecil, syirik. Bila namanya syirik, dosanya besar. Dalam dosa besar tu ada 2 kategori pula, kecil dengan besar lagi. Syirik besar, murtad. Syirik kecil, tidak murtad, tapi dia wajib taubat. Itu pula bezanya. So, tangkal umpamanya, kalau dia percaya 100% tangkal yang bagi, syirik besar, murtad. Kalau dia kata tangkal itu bukanlah yang memberi, yang memberi itu Allah, tapi tangkal ni usaha saja, syirik kecil. Syirik kecil. So kena beza antara hak ni tadi, iaitu perkara-perkara yang dikategorikan sebagai syirik dan tak syirik ni tadi. Yang penting apa-apa pun, poin paling utama, Allah ajar kepada kita, mintalah ke Allah. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, Iblis laknatullah minta ke Allah, Allah perkenankan doa dia. Iblis minta ke Allah, Allah perkenan permintaan dia. Takkanlah orang mukmin, orang beriman minta ke Allah, Allah tak perkenankan doanya. Yakinlah ketika mana kita minta ke doa ke Allah, Allah akan perkenankan, insya-Allah. Tinggal lagi ada beberapa cara lah. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi A, yang kita minta A, Allah bagi A. Ada kalanya minta A tapi Allah tak bagi A, Allah bagi B. Ada kalanya Allah simpan, dia bukan tak bagi, dia bagi, tapi doa-doa kita itu Allah tangguh untuk diberikan pada hari akhirat besok. Itu cara-cara Allah Ta'ala memakbulkan doa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting yakin. Ana inda zanni abdi bi. Aku berdasarkan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Jika kita yakin Allah bagi, Allah bagi, insya-Allah. Jika kita pun yakin doa banyak kali dah Allah tak bagi lah ni, memang tak bagi lah.
Sebab kita sendiri yang menyatakan Allah tak bagi. Maka Allah berdasarkan sangkaan kita kepada dia. Maka doalah kepada Allah dengan yakin, insya-Allah setiap doa kita Allah dengar. Tinggal lagi, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu baik buruk yang kita perlukan. Boleh jadi minta kaya tak kaya-kaya, sebab kekayaan itu di sisi Allah mungkin tak elok untuk kita. Kita minta nak kaya tak pernah kaya-kaya. Tapi kita minta banyak kali kaya itu, tapi kita rasa macam hidup kita tak ada masalah. Hidup kita rasa tenang, tak ada gangguan dan sebagainya. Mungkin itu yang Allah bagi kat kita. Mungkin tak kaya, tapi kita rasa cukup. Walaupun gaji tak banyak, tapi kita rasa cukup. Cukup. Sebab kekayaan itu tidak ditimbang dengan duit. Laisal ghina ghina al-mal. Bukanlah kekayaan itu mesti kekayaan harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Boleh jadi minta untuk sesuatu lah, jawatan, Allah tak bagi jawatan tu. Sebab mungkin di sisi ilmu Allah, kalau kita dapat jawatan tu, kita menindah orang. Dulu okeylah nak tengok, aku teringin lah dapat jawatan tu. InsyaAllah kita berlaku adil lah. Dah dapat jadi zalim ambus. Boleh jadi kan. So semua itu adalah dalam ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang penting bagi kekayaan jiwa. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung hadis yang ke-20. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta